خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. كلام ربنا على نور المصطفى. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi peluang, masih dikurniakan nikmat untuk sama-sama menghirup udara di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan kerana terus mengikuti program-program Pusat Islam, iaitu salah satunya program pada hari ini, program UMK at Quran Time, yang mana pengisiannya adalah berkenaan bacaan Al-Quran dan tajwid, dan akan bersiaran pada setiap hari Isnin bermula jam 9 pagi. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan baca Al-Quran pada ayat 144 hingga 145 di dalam surah Al-Baqarah, dan sama-sama kita akan mengupas apakah hukum-hukum tajwid yang berada di dalam dua ayat ini, insya-Allah. Jadi marilah kita sama-sama membaca surah Al-Baqarah pada ayat 144 hingga 145. Yang mana ada mushaf Al-Quran, boleh buka mushaf Al-Quran. Yang mana tak ada, boleh tengok pada paparan skrin ataupun boleh tengok pada handset masing-masing, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita baru sahaja selesai membacakan surah Al-Baqarah pada ayat 144 sehingga 145. Seterusnya kita akan tengok apakah hukum-hukum tajwid yang berada di dalam dua ayat ini. Slide pada seterusnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Yang dibulatkan adalah menunjukkan kepada wajib muttasil, yang mana kita membacanya pada 4 atau 5 harakat. Dan kita mewakafkan pada ayat tersebut dengan bacaan qad nara taqalluba wajhika fis sama' dengan 4 atau 5 harakat. Dan seterusnya yang dibulatkan adalah menunjukkan kepada wajib al-gunnah, iaitu dengan membaca dengung 2 harakat falanuwalliyannaka. Dan seterusnya yang dibulatkan adalah huruf ba sukun ataupun ba mati, baris mati, dan di sini dinamakan dengan qalqalah sughra. Yang ini kita hanya menjelaskan bunyi bacaan huruf ba mati tersebut dengan bacaan yang halus, kerana ia adalah qalqalah sughra, iaitu dengan bacaan kiblata dan seterusnya. Apabila tanwin berjumpa dengan huruf ta, ini dinamakan ifa' hakiki kerana huruf ta adalah salah satu daripada 15 huruf ifa' hakiki, dan kita hendaklah baca dengan bacaan dengung 2 harakat dengan bacaan kiblatan tardaha. Seterusnya fawalli wajhaka. Yang dibulatkan adalah huruf ja mati menunjukkan qalqalah sughra. Menunjukkan qalqalah sughra iaitu hanya membunyikan huruf ja mati dengan bunyi huruf ja mati secara halus, iaitu wajhaka dan seterusnya. Sama juga ta adalah salah satu daripada huruf qalqalah, dan ini juga adalah qalqalah sughra kerana terletak di tengah-tengah kalimah. Berbeza dengan qalqalah kubra yang berada di akhir kalimah. Ini dibaca dengan huruf ta mati yang secara halus bacaan bunyi matinya itu dengan syatra dan seterusnya. Yang ini adalah dinamakan ma'arif lisukun. Yang ini dinamakan ma'arif lisukun kerana kita ingin mewakafkannya dengan bacaan 2 atau 4 atau 6 harakat. Boleh pilih 2, 4 atau 6 harakat. Dengan bacaan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Boleh pilih sama ada 2, 4 atau 6 harakat. Slide seterusnya menunjukkan kepada huruf nun mati berjumpa huruf ta. Huruf nun mati berjumpa dengan huruf ta. Ini menunjukkan ifa' hakiki apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf ta, iaitu salah satu huruf ifa' hakiki, dibaca dengan bacaan dengung 2 harakat. Dengan bacaan wahaithuma kuntum. Seterusnya yang dibulatkan adalah huruf mim mati berjumpa dengan huruf fa. Yang dibulatkan adalah huruf mim mati berjumpa dengan huruf fa.
Ini menunjukkan kepada izhar syafawi, iaitu hanya menjelaskan menjelaskan bacaan bunyi mati huruf mim tanpa dengung dan tanpa baca panjang dengan bacaan wahaitsuma kuntum fa wahaitsuma kuntum fa dan seterusnya. Sama juga kita akan tengok iaitu huruf mim mati berjumpa dengan huruf shin, itu menunjukkan kepada izhar syafawi. Izhar syafawi ni dia berjumpa dengan kesemua. Izhar syafawi ni kalau nak kenal dia, iaitu huruf mim mati berjumpa dengan kesemua huruf kecuali huruf ba dengan mim sahaja. Itu adalah menunjukkan kepada izhar syafawi, dan di sini hanya menjelaskan bacaan bunyi mim mati dengan bacaan fawallu wujuhakum syatrah, fawallu wujuhakum fawallu wujuhakum seterusnya. Yang ini menunjukkan kepada huruf ta mati. Ini adalah qalqalah sughra, kerana huruf ta adalah salah satu daripada huruf qalqalah. Ini hanya menjelaskan bacaan bunyi huruf ta dengan bacaan syatra, 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 dan seterusnya. Wa innal ladzi, ini menunjukkan kepada wajib al-gunnah. Kita baca dengan panjang dua harakat. Kita baca dengan panjang atau dengung dua harakat dengan bacaan wa inna. Wajib al-gunnah ada 4 huruf, iaitu ya, waw, mim dan nun. Seterusnya, maafkan saya, wajib al-gunnah hanya ada 2 huruf sahaja, iaitu huruf nun atau huruf mim bersabdu. Dan seterusnya sama juga, ini wajib al-gunnah menunjukkan kepada bacaan dengung 2 harakat dengan bacaan la ya'lamuna annahu, la ya'lamuna annahu, dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada huruf nun mati berjumpa dengan huruf ra. Nun mati berjumpa dengan huruf ra menunjukkan kepada idgham bila gunnah. Bagaimana bacaan idgham bila gunnah? Hanya menjelaskan bunyi mati huruf nun dan membunyikan huruf ra dengan bacaan mirra, 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 dan seterusnya. Yang ini menunjukkan tanwin berjumpa dengan huruf ain, yang mana huruf ain adalah salah satu daripada 6 huruf izhar halqi. Ini dengan hanya menjelaskan bunyi bacaan tanwin dan bunyi bacaan huruf ain berbaris fathah dengan bacaan bighafilin amma, bighafilin bighafilin dan seterusnya. Yang dibulatkan adalah huruf mim bersabdu menunjukkan kepada wajib al-gunnah dengan bacaan dengung 2 harakat, iaitu dengan bacaan amma, amma, dan seterusnya. Yang akhir sekali dalam slide ini menunjukkan kepada ma'arik lisukun, yang mana ma'arik lisukun kita boleh pilih sama ada boleh baca 2, 4 atau 6 harakat dengan bacaan wa mallahu bighafilin amma ya'malun, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Terpulang 2, 4 atau 6 harakat. Dan slide seterusnya, yang dibulatkan adalah huruf nun mati berjumpa dengan huruf alif. Huruf nun mati berjumpa dengan huruf alif atau hamzah menunjukkan kepada izhar halqi, iaitu hanya menjelaskan bunyi bacaan nun mati tersebut dengan bacaan walain walain dan seterusnya. Dan seterusnya, apabila tanwin berjumpa dengan huruf mim, apabila tanwin berjumpa dengan huruf mim, ini menunjukkan kepada idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ada 4 huruf kesemuanya, iaitu huruf ya, waw, mim dan nun. Ini menunjukkan kepada huruf mim. Berbeza dengan wajib al-gunnah, mim dan nun sahaja, tetapi yang ini apabila sebelumnya ada tanwin, ini menunjukkan kepada idgham ma'al gunnah. Kita baca secara dengung 2 harakat dengan bacaan ayatim, ayatim, dan seterusnya.
Yang ini menunjukkan kepada huruf ba mati, iaitu ba adalah salah satu daripada huruf qalqalah, dan apabila berada di tengah-tengah kalimah ini menunjukkan qalqalah sughra dengan bacaan kibla secara lembut sahaja bunyi ba mati tersebut. Dan seterusnya yang dibulatkan adalah mad jaiz mufassir, kerana apabila huruf mad berjumpa dengan huruf mad di dalam dua kalimah yang berlainan, itu menunjukkan mad jaiz mufassir, dan bacaannya adalah secara panjang 4 atau 5 harakat dengan bacaan wa ma dan seterusnya. Apabila nun mati berjumpa dengan huruf ta, ini menunjukkan kepada ifa' hakiki, kerana huruf ta adalah salah satu daripada 15 huruf ifa' hakiki, dan dengan bacaan dengan 2 harakat wa ma anta dengan 2 harakat dan seterusnya. Sama juga apabila tanwin berjumpa dengan huruf qa, itu menunjukkan kepada ifa' hakiki. Ifa' hakiki ni 2 cara, iaitu apabila tanwin atau huruf nun mati berjumpa dengan 15 huruf, itu adalah ifa' hakiki, dan bacaannya adalah dengan bacaan dengan 2 harakat. Wa ma anta bitabi'in kib, wa ma anta bitabi'in kib, dan seterusnya. Kita berjumpa lagi dengan qalqalah sughra dengan membunyikan huruf ba mati dengan secara lembut, kiblata dan seterusnya. Yang ini menunjukkan kepada huruf mim mati berjumpa dengan huruf ba, mim mati berjumpa dengan huruf ba. Ini menunjukkan kepada ifa' syafawi. Ini menunjukkan kepada ifa' syafawi, dan satu-satu hurufnya adalah huruf ba sahaja, satu huruf sahaja. Dan bacaannya adalah secara dengung, tetapi dengung dia hendaklah ditutup mulut dengan huruf mim dengan bacaan wa ma ba'duhum bi, wa ma ba'duhum bi, iaitu secara dengung 2 harakat dan seterusnya. Ini menunjukkan tanwin berjumpa dengan huruf qa, itu adalah ifa' hakiki, dan kita baca secara dengung 2 harakat. Wa ma ba'duhum bitabi'inki dan seterusnya. Kita berjumpa lagi dengan huruf qalqalah sughra, iaitu huruf ba mati dan dibaca secara lembut ba mati tersebut dengan bacaan kibla dan seterusnya. Kita berjumpa dengan huruf mad berjumpa huruf hamzah tetapi berada di dalam satu kalimah. Ini menunjukkan kepada mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil yang mana kita baca panjang 4 atau 5 harakat dengan bacaan wala ini taba'ta ahwa'ahum, wala ini taba'ta ahwa'ahum, 4 atau 5 harakat dan seterusnya. Dan seterusnya kita boleh tengok huruf nun mati berjumpa dengan huruf ba. Nun mati berjumpa dengan huruf ba. Ini menunjukkan kepada iklab. Berbeza dengan yang tadi mim mati berjumpa dengan huruf ba, ifa' syafawi. Ini adalah nun mati berjumpa dengan huruf ba menunjukkan kepada iklab. Apabila iklab kita baca secara dengan 2 harakat dengan bacaan dengung min ba, itu secara dengung 2 harakat tanpa tutup mulut seperti huruf mim tadi. Dan seterusnya, yang ini menunjukkan kepada mak wajib muttasil kerana huruf mad berjumpa huruf mad berada di dalam satu kalimah yang sama dengan bacaan 4 atau 5 harakat. Min ba'di ma ja'aka, secara panjang 4 atau 5 harakat dan seterusnya.
Yang dibulatkan adalah huruf nun bersabdu ataupun dipanggil bertasydid. Ini menunjukkan mak wajibal gunnah. Apabila mak wajibal gunnah dibaca secara dengung 2 harakat dengan bacaan inna secara dengung 2 harakat. Dan seterusnya ini bulatkan apabila huruf tanwin berjumpa dengan huruf lam. Apabila tanwin berjumpa dengan huruf lam, ini menunjukkan kepada idgham bila gunnah. Idgham tanpa gunnah itu dibaca secara terus saja tanpa dengung dan tanpa panjang dengan bacaan innaka idzalla mina secara jelas. Dan seterusnya yang terakhir sekali di dalam pembelajaran kita pada hari ini menunjukkan kepada ma'arij sukun. Ini menunjukkan kepada ma'arij sukun. Apabila ma'arij sukun, kita boleh pilih sama ada nak baca 2, 4 atau 6 harakat dengan bacaan innaka idzal laminadh dhalimin. 2, 4 atau 6 harakat. Dan itu yang terakhir pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah sama-sama kita mengambil manfaat dan saya mengucap terima kasih kepada semua yang mengikuti program kami dan kita akan berjumpa lagi pada hari Isnin minggu depan dalam pembelajaran kita dalam surah Al-Baqarah yang akan disambung pada ayat 146. Dan sekadar itu sahajalah dulu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu.
Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا.